الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu dan juga diberikan kelapangan pada saya untuk singgah di masjid ni. Dan saya kira kali terakhir sampai masjid ni Ramadan tahun lepas. Yang ni Ramadan tahun ni pula lah kan. Dan saudara kita selalu duduk ajak saya main sini, tapi disebabkan saya tu nak kena sembarang jabatan tu susah sikit. Tapi apa pun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan pada malam ini dan melihatkan kepada kesungguhan saudara-saudara para talabatul ilm, penuntut ilmu, yang mana saya pun penuntut ilmu seperti mana tuan-tuan dan perempuan. Apa yang mungkin saya boleh kongsi pada malam ini sekadar untuk peringatan kita bersama. Kita mendengar ayat-ayat Allah, kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar kalam para sahabah, tabi'in, para salafus salih. Mudah-mudahan ia dapat melembutkan jiwa kita, mendidik hati kita, khususnya di dalam bulan yang penuh barakah ini, bulan Ramadan, bulan Syahrul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal salih kita insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah saya nak kita sama-sama lihat beberapa ayat Al-Quran daripada suratu Al-Fussilat, suratu Fussilat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada ayat yang ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin 'azim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Insya-Allah pada malam ini kita akan lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat ini. Dan huraian ini saya rujuk daripada kitab Tafsirul Quranul Azim karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, yakni menyeru supaya mengesahkan Allah Azza wa Jal, menyeru manusia
supaya hanya meletakkan pengabdian itu hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Rukuknya, sujudnya, semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Sembelihan, apa sahaja bentuk ibadah, doa, isti'anah, istighathah, semuanya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan seruan ini juga mengajak manusia supaya mematuhi segala perintah Allah Azza wa Jal, melaksanakan segala yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Seruan ke arah taqwa, kan? Takut kepada Allah dengan menghindari segala larangannya dan melaksanakan segala suruhannya. Dan ini adalah sebaik-baik seruan, dan ini adalah sebaik-baik perkataan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kemudian dia bukan setakat menyeru manusia kepada Allah supaya mentauhidkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah, dia juga wa amila salihah, dia juga mengajak manusia supaya melakukan amal salih. Daripada ayat ini kata al-Imam Ibn Kathir, dia kata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ay da'a ibadallah ilaihi, yakni menyeru hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihah wa qala innani minal muslimin ay wa huwa fi nafsihi muhtadin bima yaquluhu. Maknanya dia tu sendiri, dia juga mendapat petunjuk dan dia juga beramal dengan apa yang dia ajak orang tersebut. Bukan dia ajak orang, lepas tu dia tak buat apa yang dia ajak orang tersebut. Dia mengajak orang supaya mengesahkan Allah, dia mengajak orang supaya mengabdikan diri kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah, maka dia sama juga kena buat benda yang sama. Dia mengajak manusia supaya solat pada waktunya, dia mengajak manusia supaya berpuasa dalam bulan Ramadan, dia mengajak manusia supaya meninggal larangan Allah, maka dia juga kena buat benda tersebut. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita, kan, daripada berkata sesuatu yang kita tak buat, kan, ataupun mengajak manusia, kan, supaya mengabdikan diri kepada Allah tapi dia tak buat perkara tersebut, dan itu adalah seburuk-buruk manusia, kan. Jadi sebab itulah kita dalam usaha, dalam kerangka kita mengajak orang supaya mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita juga kena ikhtiar, kena usaha. Dan ingat, setiap benda yang kita suruh orang buat baik, Allah Ta'ala akan fitnah kita terhadap setiap ucapan kita tersebut. Fitnah dalam arti kata Allah Ta'ala uji kita. Kita suruh orang buat benda tu, kan, kita ajak orang buat benda ni, benda-benda yang baik, Allah Ta'ala akan uji kita dengan perbuatan kita tersebut. Pasti Allah Ta'ala akan uji. Dan ujian kita tu lebih dahsyat, kan, lebih dahsyat. Allah Ta'ala pasti akan uji kita, kan. Kita zaman lah pula, zaman moden, kan, update status dalam Facebook, kan, dalam Twitter, Instagram, dan tarawih, kan, ambil gambar sikit selfie, kan, kat masjid, dah habis dah sembahyang tarawih ni, kan. Kemudian kita dah ajak orang lagi mangkit sembahyang subuh, kan, dan sebagainya. Allah Ta'ala akan uji kita satu hari kita lambat sembahyang subuh, kan. Macam-macam benda ni boleh berlaku, pasti akan berlaku. Sebab itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kata sebaik-baik orang itu, sebaik-baik perkataan seorang itu adalah dia menyeru kepada Allah dalam keadaan dia sendiri juga melakukan perkara tersebut. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah Ta'ala kata, kamu ni menyeru orang, atamuruna an-nasa bil birri, wa tansawna anfusakum, kamu menyuruh manusia untuk melakukan perkara kebaikan, tapi dalam masa yang sama kamu lupa tentang diri kamu. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Allah Ta'ala kata, dalam masa yang sama hang juga duk baca kitab ni, duk baca Al-Quran, duk baca hadis Nabi yang suruh buat benda-benda tersebut, tapi kita lupa tentang diri kita sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para ulama tafsir mereka berbeza pandangan tentang siapa orang yang dimaksudkan di sini, kan, yang dikatakan sebagai sebaik-baik perkataan manusia itu, dia merujuk kepada siapa. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawasanya ia merujuk kepada al-muadzinun, yakni orang yang tukang azan, muadzin. Muadzin ni istilah yang lebih tepatlah.
kita panggil Tok Bilal. Tok Bilal tu sempena nama Bilal ibn Rabah, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan beberapa buah hadis, antaranya dalam hadis dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Tukang azan ni kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Panjang leher ni adakah satu benda yang buruk ataupun dia satu kemuliaan? Hakikatnya dia adalah satu kemuliaan, membezakan dia bagi kepada orang yang lain. Sebab itu tukang azan, siapa yang Allah Ta'ala takdirkan dia jadi muazzin, mudah-mudahan dia dapat ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun fa arsyadallahu al-a'immah wa ghafara lil muadzinin. Kata Nabi SAW, al-imamu dhamin, imam ini dia penjamin. Maknanya dia jamin kesalahan makmum di belakang dia, dia tu yang jamin. Wal muadzinu mu'tamanun, muadzin ni dia pemegang amanah. Pasal apa dia ni pemegang amanah? Pasal semua orang lah ni bergantung dengan dia. Nak kira masuk waktu orang dengar azan, jadi dia mesti orang yang amanah. Sagi Tok Bilal kita, dia hari tu tak apa nak tahan dah kan. Maghrib 7.35, dia balas 7.25 kan. Orang semua ni azan dah kan. Kita semua kena buka puasa, pasal Nabi suruh kita segera buka puasa. Sunnah segera buka puasa. Jadi muadzin dah azan, kita kena buka puasa. Sedangkan dia sepatutnya orang yang amanah kan. Azan apabila dah masuk waktu. Kemudian Nabi SAW sebut, fa arsyadallahu al-a'immah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah petunjuk kepada para a'immah, dan wa ghafara lil muadzinin, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan para muadzin. Subhanallah. Ini satu fadilat yang besar bagi orang yang muadzin. Jangan duk rasa aku ni bila orang suruh jadi Tok Bilal, patut-patut aku ni bagilah jadi imam kan. Pasal apa yang bagi jadi muadzin? Hakikatnya muadzin pun ada fadilatnya. Bahkan di kalangan para ulama depa khilaf, mana satu lebih afdal, imam ke muadzin? Ada yang kata muazzin lah paling afdal. Sebab apa? Muazzin ni dia dapat pengampunan, sedangkan imam dapat hidayah petunjuk kan. Dia kata antara hidayah dan pengampunan, sudah semestinya pengampunan itu lebih afdal. Baik. Dan dalam hadis-hadis yang lain juga diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat, antaranya daripada Aisyah radhiyallahu anha, bila mana dia baca ayat ini, dia kata yang dimaksudkan dengan orang dalam ayat ini, fahuwal muadzin idza qala hayya 'alas salah faqad da'a ila Allah. Yakni orang yang tukang azan, kerana bila dalam azan tu dia kata hayya 'alas salah, maknanya dia menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, Ikrimah dan beberapa orang yang lain. Namun Al-Imam Ibn Kathir dia lebih cenderung kepada dia, sebab tu dia sebut di sini bahwasanya was-sahihu anna al-ayata 'ammatun fil muadzinina wa fi ghairihim. Dia kata yang lebih sahih, lebih tepatnya adalah ayat ini adalah bersifat umum, termasuklah muadzin dan juga orang-orang yang lain. Maknanya sesiapa sahaja yang membawa mesej ini, mesej tauhid, mengajak manusia supaya mengabdikan diri hanya semata-mata kepada Allah, dan juga mengajak manusia supaya melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka mereka termasuk di kalangan golongan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Bahkan bagi menyokong perkara ini, diriwayatkan daripada Al-Hasanul Basri, salah seorang tabi'in yang masyhur, bila dia baca ayat ini, dia kata hadza habibullah, hadza waliyullah, hadza safwatullah, hadza khiyaratullah, hadza ahabbu ahli al-ardi ila Allah. Dia kata ayat ini merujuk kepada siapa? Kekasih Allah, wali Allah, orang yang dipilih oleh Allah, dan dia adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas muka bumi ini.
ajaballah fi da'watih, dia menyahut seruan Allah, yakni supaya menuju kepada Allah. Dia tu sendiri dah pun mengabdikan diri kepada Allah, mengesahkan Allah. Lepas pada tu wada'an nas ila ma ajaballah fihi min da'watih, dia bukan setakat menyahut seruan Allah, beriman dengan Allah, mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah, dia juga mengajak orang. Sebab tu dia termasuk di kalangan golongan ini. Dan mudah-mudahan tuan-tuan semua termasuk dalam golongan ini kalau kita semua buat kerja dakwah ini. Dan kerja dakwah ini sangat luas, kan? Sangat luas. Ada orang boleh sembang dengan kawan dia di pejabat, cerita tentang kebaikan Islam. Setiap hari duk cerita, duk tanya khabar dia dan sebagainya. Lama kelamaan kawan tu nak masuk Islam. Itu juga pendakwah, kan? Ni hak duk rakam ni, kan? Hak duk update dalam Facebook, dalam apalah macam-macam ni. Semua benda ni adalah kerja dakwah, kan? Kerja dakwah. Lalu sesiapa sahaja yang ikhlas dalam kerja ini, dia akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran sebagai sebaik-baik manusia, dan perkataan yang dia utarakan itu adalah sebaik-baik perkataan kerana dia menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sambung pula. Allah Taala kata, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah Taala kata, dan tidaklah sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Allah Taala bila dah cerita ni, Allah Taala cerita pula. Allah Taala kata tak sama perkataan yang baik, yakni menyeru manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah, dengan perkataan yang tak baik, menyeru manusia supaya mengingkari arahan Allah Subhanahu wa taala. Dua benda ni perbezaannya sangat jauh, ibarat langit dan juga bumi. Kemudian Allah Taala kata, idfa' billati hiya ahsan. Allah Taala kata, tolaklah kejahatan yang ditujukan kepada kamu dengan cara yang lebih baik. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau baca ayat Quran, kita tadabbur, kita akan nampak bagaimana hebatnya ayat Quran ni. Bila Allah Ta'ala suruh kita berdakwah, Allah Ta'ala sebut pula sebaik-baik perkataan itu adalah mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah. Allah Ta'ala tahu dah bahawasanya kita pasti akan diuji, kita pasti akan berhadapan dengan cabaran, kita pasti akan berhadapan dengan orang yang tak suka dengan apa mesej yang kita nak bawa ni, kan? Ada orang tak suka kita, ada orang boykot kita, kan? Ada orang tak bagi kita mengajak, kan? Ada orang tutup mic kita, kan? Macam-macam. Ada orang main tangkap kita, kan? Macam-macam. Ada orang tahan tak bagi mengajak, ada orang tahan tak bagi masuk negeri. Macam-macam, kan? Zaman law ni, kan? Zaman law ni macam-macam. Jadi dugaan itu pasti ada. Orang kata dekat kita ni macam-macam lah, kan? Orang kata pok-pok ni pelik pada orang lain, kan? Suka buat benda yang orang lain tak buat, kan? Mereka ni suka buat benda pelik-pelik pada orang, kan? Ataupun mereka ni tak ada ni lah, kan? Pok-pok hak pelik-pelik ni, kalau tuan-tuan tengok, mereka ni suka taruh janggut, kan? Rajin main sembahyang jemaah dan sebagainya. Hak ni militan. Ni zaman lah ni, kan? Hak ni militan. Hak ni teroris, kan? Jadi duk nampak rajin, duk pi bagi bantuan, kan? Pi rajin pi ke Thailand dan sebagainya, kan? Duk bagi bantuan. Hak ni tak boleh, kan? Bahaya ni, militan. Ada yang rajin duk masak bagi makan ke orang, kan? Tak ada rumah ni. Yang ni salah. Kita saman dia, Pak. Dah. Kan? Zaman lah ni macam-macam halangan yang ada, yang kita berhadapan. Ku alam nyata dan juga ku alam maya pun ada juga, kan? Sagi orang buat blog, kan? Kata mereka ni tak boleh pakai ni, pok-pok ni sesat, kan? Menyalahi ahlu sunnah, kan? Aswaja. Menyalahi aswaja, kan? Jadi tak boleh pakai pok-pok ni, kan? Ada sagi dia buat laman web, sagi dia buat Twitter, fitnah kita macam-macam. So apa tindakan kita? Apa reaksi yang sepatutnya kita buat? Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, idfa' billati hiya ahsan, kan? Allah Ta'ala suruh kita tolak kejahatan yang orang buat kat kita tu dengan sesuatu yang lebih baik. Hak ni cakap senang, buatnya payah, buatnya payah. Sebab setiap orang ni dia ada hak dia, kan? Dia orang panggil apa hak termos, bukan termos, apa benda, hak alat nak ukur suhu tu, kan? Dia satgi suhu normal dia 30 lebih, kan?
Satgi dia duk lama, duk pang kat telinga pun kuih duk panas kan. Dia main sampai 40 50 satgi. Dia duk pang pula dengan tangan kan. Ataupun satgi dia mula nak maki hamun, mula-mula dia sabar kan. Satgi dia mula nak maki hamun kan. Yang tadi ni duk ajak orang supaya ikutlah sunnah Nabi, buatlah yang sepatutnya begini, jangan buat hak ni termasuk di antara amalan khurafat. Tak payahlah duk tawaf di kubur tu, tak payahlah duk pi dalam masjid, duk pi bergendang hanana dan sebagainya kan. Kita kata tak salah buat itu. Tiba-tiba buat tu kata pula kat kita, lalu kita pula maki hamun dia balik kan. Hak ni tak kena tuan-tuan, hak ni tak kena. Kita sepatutnya balas dengan yang lebih baik. Orang kata apa? Balas apa dah pepatah Melayu saya pun lupa dah. Tapi yang pentingnya adalah orang bila buat tak elok pada kita jangan balas dengan benda yang sama. Kalau tidak ada beza kita dengan dia. Saya nak sentuh sikit masalah ni tuan-tuan di kalangan penuntut ilmu dalam hal ini. Tuan-tuan, jaga lisan kita. Jaga jari kita. Zaman lain jaga jari tuan. Jari ni dia kira duk taik macam-macam kan. Dia kira duk taik macam-macam. Jaga tuan-tuan. Saya nasihat tuan-tuan jaga benda ni kan. Kita sebab itu ramai di kalangan masyayikh yang menasihatkan kita supaya kita kena ingat nahnu du'ah, kita adalah pendakwah, bukannya qudah. Yakni kita jadi hakim menghukum manusia kan. Yang ni puak ni ni tak boleh pakai kan. Yang ni tak apa nak clear sikit dia ni. Ataupun yang ni di mana kita jadi hakim pula duk hukum orang kan. Yang ni munafik, dia ni munafik. Yang ni fasik. Yang ni siapa dia ni? Sebuah bangsa nama dia apa? Ni kafir tu. Yang ni masalah tuan-tuan. Penuntut ilmu kena hati-hati dalam perkataan dia, kalam dia kan. Saya nasihat tuan-tuan, khususnya pengguna media sosial ni kan. Saya duk perhati perkembangan yang tak berapa elok akhir-akhir ni kan. Termasuk dalam bulan Ramadan, yang mana bila lagi kita ni nak latih jaga lidah kita ni. Lidah kita lah ni pun lidah kot tulisan ni. Bila lagi kita nak jaga kan? Kalau tak dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, bila lagi kita nak jaga? Tapi saya duk tengok macam tak apa nak jaga pun kan. Hari-hari boleh duk berkelahi dengan orang ni, tak habis-habis berkelahi. Masuk saja Ramadan, status kan. Sunnah tarawih adalah 8 rakaat saja. Selain pada tu tidak sunnah dan menyalahi sunnah, bid'ah. Tu dia kan. La haula wala quwata illa billah kan. Kemudian tiap-tiap hari kita berdebat dengan orang, berdebat tak habis-habis, berkelahi dengan orang tu, sat berkelahi dengan orang ni, pergi masuk page tu berkelahi pula orang tu, masuk ke wall orang, pergi berkelahi pula dengan wall orang. Saya harap tuan-tuan boleh faham wall tu dia macam dinding sikit kan. Dia dalam Facebook tu kan, depa pakai kat ni kawan ni tulis, kat ni kawan ni tulis. Dan berkelahi bukan setakat kot alam maya, alam nyata ni pun duk berkelahi juga kan. Satgi orang habis sembahyang tarawih pergi duduk belakang tu, kita duk pergi berkelahi dengan dia kan. Berkelahi je hari-hari kita ni, tak ada kerja lain. Ya akhi ittaqillah, saya sebut ittaqillah, jaga lisan kamu, jaga jari-jari kita menaik apa-apa status dan sebagainya. Kita tak setuju dengan orang lain, tapi kita bantah dengan cara yang baik. Kita bagi tahu kepada dia sepatutnya begini, kerana Allah Ta'ala suruh kita buat begini, kerana Nabi SAW suruh buat begini. Tapi tak patut untuk kita kata kita bantah orang. Saya tengok di masjid ni, alhamdulillah, kita cubalah sebaik mungkin untuk buat salat qiyam Ramadan ni seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mungkin nampak macam beza sikit, kita tak ada selawat-selawat kan. Dan dalam bab selawat ni kita pun cuba dah cari mana asal usulnya, dan kita tak jumpa pun. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun kita tak jumpa asal usulnya kan tentang selawat-selawat. Kemudian kita sebut pula khalifah pertama, khalifah kedua dan sebagainya, tak ada kan. Tapi kita bantah orang buat benda tu pun, jangan kita pun jadi perangai lebih kurang macam mereka juga kan. Kita kata aku tak mau pergi masjid-masjid, aku nak cari masjid-masjid yang tidak ada suara-suara seperti mana suara syaitan kan. Berselawat, suara-suara syaitan yang berselawat. Janganlah legutu tuan-tuan. Kita mengajak manusia supaya amal sunnah Nabi, tapi kita tu melakukan perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi.
kan? Kita bukannya idfa' billati hiya ahsan, kan? Kita idfa' billati hiya apa nama? Aqbah ke apa, hak paling buruk sekali, ataupun asyar, kan? Yang lebih teruk, kan? Bukan sepatutnya tindakan kita begitu. Kalau begitu tindakan kita, maka kita dengan depa tu tak ada beza pun, kan? Jadi sepatutnya kita nasihat, beginilah yang sepatutnya kita buat. Ini sunnah Nabi SAW. Apatah lagi kita di zaman fitnah, zaman manusia tak tahu nak membezakan mana yang hak, mana yang batil, dan terlalu banyak takwilan yang boleh kita buat pasal apa kawan tu buat macam tu, kan? Mungkin dia tak tahu, mungkin tak sampai lagi seruan pada dia, mungkin dia confused mana satu yang betul, mana satu yang salah. Kita tak tahu, maka kita bukanlah qudah, bukanlah hakim. Sebaliknya kita adalah doa, pendakwah yang menyeru orang, mengajak orang supaya buat benda yang baik. Ini yang sepatutnya kita buat, bukan kita buat begini, kan? Begini-begini, kan? Itu sepatutnya. Jadi saya mula-mula nasihat ni, saya nasihat diri saya dululah, kan? Daripada lebih pada tuan-tuan. Saya pun mula-mula balik mengaji tu, kita mula-mula balik tu kita jadi semangat lain macam sikit, kan? Kita kira nak pangkah orang, kan? Hari tu kira apa saja yang kita tak setuju tu kita akan bantah terus, kan? Tapi setelah kita lama duduk dengan manusia, kita bergaul dengan orang awam, kita rasa sebenarnya mereka bukan tak mau terima yang hak, apa yang betul, tetapi banyak kecelaruan yang timbul, banyak syubhah yang ada dalam diri mereka, pemikiran mereka, yang mana kita perlu bagi pencerahan, kan? Cuba bantu untuk bagi clear balik benda-benda yang dia tak apa nak faham tu. Mudah-mudahan bila kita tunjuk akhlak yang baik, dia duk maki hamun kita hari-hari, tapi kita pergi jumpa dia, Assalamualaikum sahabat, kan? Hari-hari dia duk maki hamun kita, jangan duk kawan tu, dia ni puak-puak ni militan belakang ni, kan? Kita pergi jumpa dia, Assalamualaikum sahabat, kan? Kita nampak dia duk tolak mutu habis minyak, kita turun, sahabat naik kereta kita pergi isi minyak kat depan tu, kan? Nanti beli minyak, kita isi balik motor tu, tak apalah sahabat nak balik boleh balik, kan? Hari-hari kita dak buat kat dia lagu tu, lama-lama dia rasa lagu mana kita, dia akan malu Allah. Sebab itu dalam ayat ni Tuhan kata, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadap kamu itu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seperti mana seorang sahabat yang karib. Allah Ta'ala suruh kita buat ni. Bila kita balas perbuatan buruk orang dengan tindakan yang baik, ucapan yang baik, perkataan yang baik, maka lama-lama orang pun dah malu Allah dengan kita, lalah dia pun dengan kita jadi kawan, kan? Hak dulu tak main masjid kita ni, kan? Kata pasal masjid ni pelik pada orang lain, jangan duk main masjid ni. Lalah kita, dia duk marah kat kita, tapi kita duk pergi bagi bantuan kat rumah dia, kan? Kita duk tanya habaq dia sakit nak pergi hospital, kita bawa dia pergi hospital. Lalah dia pun malu Allah, dia mai jadi makmum di belakang ni, lalah dia pula pergi jadi tok Syiah, lalah dia jadi tok Bilal, lalah jadi imam. Mana nak tahu? Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Jadi dalam ayat ini Al-Imam Ibnu Kathir dia ada bawalah beberapa athar, antaranya daripada beberapa orang sahabat Nabi yang suruh bila orang buat tak elok kepada kita bila mula-mula sekali jumpa dia, kita salam dengan dia, kita bagi salam dekat dia, kan? Orang yang suka maki hamun kita, cakap benda-benda yang tak baik, fitnah kita balas dengan balasan yang baik. Lama kelamaan insya-Allah dia akan jadi kawan pula yang baik dengan kita. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin azim. Dan tak adalah orang yang akan menyahut seruan supaya balas tindakan buruk orang tu dengan satu kebaikan, melainkan illal ladzina sabaru, melainkan orang-orang yang sabar, tuan-tuan. Sebab apa, nak buat benda ni macam saya sebut tadi lah, cakapnya senang, tapi nak buat tu payah, kan? Bila jadi kat kita pun tahulah, kan? Tapi kena ada mujahadah, dan benda ni tak akan boleh buat melainkan orang-orang yang sabar. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin azim, dan tak ada orang yang akan menyahut seruan ini melainkan orang yang akan Allah Ta'ala bagi kepada dia ganjaran yang besar. Sebab itu di kalangan ulama tafsir ada menyebut dhu hazzin azim,
ganjaran yang besar ni tak ada lah melainkan jannah, syurga saja. Itulah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebut pula, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Allah Taala kata, dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Yang ni tuan-tuan, kadang-kadang kita, sebab tu dalam ayat ni Al-Imam Ibn Kathir kata, inna syaitanal ins rubbama yankhadi' bil ihsani ilaih. Kata Al-Imam Ibn Kathir, sesungguhnya syaitan di kalangan manusia itu boleh jadi dia akan tunduk apabila kita berlaku ihsan dengan dia. Yang menariknya, Imam Ibn Kathir kata syaitan di kalangan manusia. Maknanya di kalangan syaitan ni ada dua, syaitan manusia, syaitan jin, kan? Sebab itu syaitan ni sebenarnya dia daripada jin. Wa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Kemudian kata Ibn Kathir, fa amma syaitanul jin, dia adapun syaitan di kalangan jin ini, untuk nak kita bebas daripada hasutan dia, waswas, kan, bisikan-bisikan dia, kita tak ada cara lain melainkan dengan kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala. Sebab itu dia suruh kita fasta'iz billah, kan, suruh kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala, kan. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali bila baginda nak salat, baginda akan baca a'udzu billahi samiil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini antara isti'adah, lafaz isti'adah yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pun kalau macam tu, orang buat tahana kat kita, buat naya kat kita, orang kata kat kita lebih kurang, kita tu sebenarnya rasa macam nak balas apa yang dia kata tu, nak maki balik. Tapi kita duk tahan-tahan ni, tapi rasa masih nak kata juga. Baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab apa? Benda ni mai daripada syaitan. Syaitan hasut kita supaya kita kata benda tu. Orang duk kata kita kot dalam Facebook tu, rasa macam nak balas macam ni, jari ni kan. Rasa macam nak tulis je kata dia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kan? Rasa macam nak menaip je kan. Benda dia tak duk kata kita tu. Dia nak rasa nak balas balik dengan perkataan yang tak baik. Kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita sentiasa bergantung harap dengan Allah Jalla wa Ala, dan kita telah membuktikan bahawasanya kita adalah orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal bahawasanya kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu antara beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Dan saya kira beberapa ayat ini, walaupun dia hanya beberapa ayat, tetapi kalau kita tadabbur dan kita hayati maknanya cukup besar, khususnya bagi orang-orang yang telah menginfakkan dirinya ke atas jalan dakwah ini, kan. Kita pasti akan berhadapan dengan pelbagai cabaran, kan. Orang pulau kita, orang maki hamun kita, kan. Maka kita hendaklah balas dengan baik. Cuba kawal diri kita jadi penuntut ilmu yang baik, menuntut ilmu yang mengajak manusia kepada Allah, mendekatkan manusia kepada Allah, bukannya munafirin, yakni menjauhkan dengan orang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW selalu pesan kepada para pendakwah, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Nabi pesan, permudahkan, jangan menyusahkan, basyiru, bagi khabar gembira kepada orang, wala tunaffiru, jangan jauhkan orang daripada agama. Hatta dalam bab imam pun, imamah, kan, kita tuan jadi imam, kan, kita tak digalakkan untuk baca surah yang terlalu panjang, khususnya dalam solat fardu, sehingga boleh membebankan kepada makmum, kan. Berlaku seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis, seorang lelaki dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang lelaki datang mengadu kepada Nabi SAW, yang mana dia sembahyang subuh terlewat sembahyang subuh. Sebab apa? Mayang Isyah malam ni, Tok Imam tu dia baca terlalu panjang, sampai dia lewat balik rumah, lewat segala urusan, lewat tidur, dan dia pun lewat sembahyang subuh. Dia mai mengadu dekat Nabi SAW. Nabi naik atas mimbar, Nabi Nabi marah. Yang meriwayatkan hadis tu Abdullah bin Mas'ud kata, aku tak pernah tengok Nabi marah seperti mana Nabi marah pada hari itu. Nabi kata, inna minkum munafirin, sesungguhnya ada di kalangan kamu ini orang-orang yang menjauhkan orang daripada agama, kan.
Walaupun niat dia tu baik, dia nak ajak orang semayang jemaah, nak baca panjang sikit supaya mungkin dapat dihayati bacaan dan sebagainya, tapi tindakan dia yang dia sangka baik tu sebenarnya salah, menyebabkan orang lebih jauh daripada agama. Sama macam kita para pendakwah kan, kadang-kadang kita nak seru orang supaya buat benda yang baik, ikut sunnah Nabi, amal sunnah Nabi, tapi perkataan kita itu tak baik, tindakan kita itu tak baik, cara kita approach orang tu dengan cara yang tak baik, mamai tu kira nak langgar orang saja kan. Tak ada benda lain dah kan. Akhirnya orang pun makin jauh daripada kita. Sedangkan hakikatnya dari sudut hati dia rasa betul apa yang korang ni nak cerita, tapi aku tak suka dengan perangai dia, mulut dia tu mulut longkang sampai lagu tu kan. Jadi kita tak patutlah macam tu. Jaga perkataan kita, jaga tingkah laku kita, akhlak kita, tunjukkan contoh yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka hati golongan yang kita dakwahkan tersebut, dan mudah-mudahan mereka akan kembali kepada jalan yang benar. Saya kira cukup sekadar itu untuk pada malam ini, sekadar satu perkongsian lah sesama kita para penuntut ilmu. Dan yang paling penting di kalangan tuan-tuan dan perempuan, ambillah mana yang baik, dan saya mohon maaf kalau sekiranya ada salah dan silap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita supaya kita dapat menyempurnakan ibadah dalam bulan Ramadan ini, dan kita dapat berhari raya melaungkan takbir memuji Allah Azza wa Jal di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, khususnya segala kelebihan fadilat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima puasa tuan-tuan kan, salat qiyam kan, tilawatul Quran, zikrullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amalan ibadah tersebut, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita semua dalam syurga, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.